Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan iradatun artinya arti iradah, yakni balik bahasa. Nah, terjemah mana arti ini ialah balik bahasa daripada Arabnya sebut iradah. Terjemah Melayunya berkehendak. Ya, terjemah sini berkehendak. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kita telah selesai dah perbahasan sifat gerak. Nah, hari ininya kita masuk perbahasan sifat iradah. Nah, kerana ta'akkul akarnya. Nah, dia panggil tertib di sini ta'akkul akar. Tertib dengan secara ta'akkul akal. Benda hak Tuhan buat, pasti dah orang panggil benda hak dia kehendak. Tu dia tak buat, benda hak dia tak kehendak. Jadi kerana tu lepas kudratnya dibilai dengan sifat iradah. Kerana apabila kudrat dulu, kerana zahir pada mata kepala kitanya ialah kesan daripada perbuatan Allah. Kesan daripada perbuatan Allah, ikutlah apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ni, seluruh alam dunia ni. Bukan dunia saja, seluruh alam ni, tak kira alam dunia ke, alam mulki wal malakut, alam dunia wal akhirah, tak kira alam lapis mana sekalipun, semuanya berlaku dengan kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala yang membuat segala benda. Jadi hak zahir dengan mata kepala kitanya ialah perkara hak Tuhan buat. Maka kerana itulah dibilai kalau orang panggil sifat kudrat dulu. Kemudiannya gapo hak dia buat tu muafakat dengan apa
hak dia tentu sedia kala lagi. Tu. Maka kerana itulah dibilangkan orang panggil sifat iradah. Nah, sifat iradah. Setelah mana bila sifat qudrat. Tu dalam kitab Arabnya sebut. Dia kata kan dia kata jumpa cari dah pula. Fa in qulta lima salakal musannifu sabilat tadalli wa kana al-aula an yaslaka sabilat taraqqi fayuqaddamul hayatu thumma al-ilmu thumma al-iradatu thumma al-qudratu. Jika engkau kata, jika mu tanyalah ya fa in qulta, maka jika engkau tanya lima salakal musannifu, kenapa kau menjalani oleh pengarang kitab sabilat tadalli. Sabilat tadalli ni maknanya jalan ke bawah. Wa kana al-aula an yaslaka sabilat taraqqi. Padahal adalah yang terlebih aulanya bahawa menjalanilah oleh pengarang kitab ni sabilat taraqqi. Mana taraqqi ni naik ke atas. Ni dak tu ke bawah sini. Bila aku derak dulu. Lagu manakah orang panggil sabilat taraqqi? Fayuqaddamul hayatu. Maka didahulukan sifat hayat dulu. Summal ilmu, kemudian sifat ilmu. Kerana zat tu sebelum kita nak tahu, nak cara dia bersifat dengan sifat kudrat, iradah, dia hidup, dah hidup. Kalau mati tak ada cara lah. Sifat gapo pun tak ada dah kalau dah mati. Jadi kalau kira-kiranya kena sifat hayat dulu. Tu summal ilmu, kemudian sifat ilmu. Tengok. Karena kalau dia tak tahu bagaimana dia nak menentu. Summal iradatu, kemudian baru iradah. Summal qudratu, barulah kudrat. Sepatutnya hak lebih aula lagu tu. Daripada atas. Tarakki dia panggil. Tapi tak, bila daripada bawah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat. Tu. Hak sepatutnya hayat, ilmu, iradah, kudrat. Lagu tu. Tapi kenapa bila kudrat dulu? Ujibah, nescaya dijawabkan. Bi'annahu aman. Ujibah. Ujibah nescaya dijawabkan. Bi'annama bada'a bil qudrati. Nescaya kalau mu tanya lagu tu dijawabkan. Bi'annama dengan bahawa dengan hanya sahnya bada'al musannifu, memulalah oleh musannif bil qudrati dengan kudrat dulu. Limunasabati bainaha wa bainal wahdaniyati. Kerana pertamanya munasabah antara kudrat dengan wahdaniyat. Tu ya cara sebelum daripada tu cara sifat wahdaniyah. Jadi munasabah antara kudrat dengan sifat wahdaniyah. Allati khatama bihas sulubu, yang disudahkan dengan sifat wahdaniyah itu oleh sifat-sifat salbiyah. Li'annahu qad khatama biwahdaniyatil af'ali, karena sesungguhnya menyudahlah oleh pengarang kitab ni dengan menyatakan bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Jadi bila sebut kata perbuatan ni kena kepada sifat kudrat Allah Ta'ala. Fal af'alu, maka bermula segala perbuatan innama yata'atta, hanya sahlah ia ikhrajuhad, dikeluarkan akan dia minal adami ilal wujudi, daripada tidak ada kepada ada, bil qudrati, dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala tu sifat kudrat. Maka kerana tu bila kudrat dulu, kerana perbahasan wahdaniyat dulu kan, kita kalau ingat balik kan, sudahlah sekali perbahasan wahdaniyat ni ialah wahdaniyat fil af'al, bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Semua perbuatan berlaku di kita ni, sejuk, panas, cerah, gelap, malam, hujan, kemarau, apa saja berlaku ni dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbuatan-perbuatan ni, artinya ialah memperkeluarkan segala perkara tu daripada tak ada kepada ada, daripada tak berlaku kepada berlaku. Maka tak sifat yang menjadi punca, mansyak dia panggil, menjadi punca
terjadinya perkara-perkara tersebut ialah sifat yang dinamakan dengan sifat kudrat, sifat berkuasa. Kemudian kenapa kau mendahulu sifat kudrat di atas sifat iradat pula? Wa innama, dan hanya senya qaddamaha, mendahululah sifat kudrat ni oleh musannif alal iradati, di atas sifat iradah, ma'annal munasabati taqdimul iradah, serta bahawa sesungguhnya hak munasabahnya mendahulu ke sifat iradat, likauni ta'thiril qudrati mutaakhiran, kerana keadaan memberi kesannya sifat kudrat tu tertakhir an ta'thiril iradati lil amraini, kemudian daripada memberi kesannya sifat iradat pada dua perkara. Dia kudrat nak buat ni, sifat Allah Ta'ala nak buat makhluk dengan bersepakai di zatnya sifat kudrat ni, dia tentu dulu. Bukan pakai buat gitu dah, dia tentu siap-siap dah. Tentu dengan ada baru dia buat. Ngada. Tentu dengan tak ada, dia meniada. Gitu. Artinya Tuhan tentu dulu. Tu. Kalau gitu jawabnya ke mana? Al-awwalu anna ta'thira. Jawab apa yang pertama, kenapa didahulukan kudrat dulu di atas iradat? Al-awwalu, yang pertamanya, anna ta'thiral qudrati azharu. Sesungguhnya ta'thiral qudrati, anna ta'thiral qudrati, sesungguhnya memberi bekah dengan kudrat ni azhar, jelas, nyata, zahir. Tengok kipas musim lapu menyala, ekor sejuk, zahir depan mata kita. Kita pun reti, kita pun dapat kecak, dapat rasa. Itu jawapan yang pertama. Asani, yang kedua, annahum, bahawasanya mereka itu ulama kalam, ulama mutakallim ini, qalu, berkata mereka itu, innal iradata, sesungguhnya sifat penentu, sifat iradat ni, takhsisu ahadil maqduraini, ialah mentaksis, menentukan pada dua perkara yang ditakdirkan. Makdur ni makna benda hak ditentukan. Wa muqtada hadza anna syai'a yattasifu bi kaunihi maqduran qabla wasfihi bit takhsisi, falamma kana wasfu kaunihi maqduran manzuran qabla wasfi kaunihi mukhassasan quddimal qudratu 'alal iradati. Nak faham ayat gitu. Enggak payah bercakap dah. Kerana alasan yang kedua, didahulukan sifat kudrat dulu di atas sifat iradat. Sifat iradat kemudian dari sifat kudrat pada membila dah ni. Kalau kira semuanya sifat Allah Ta'ala tu qadim belaka, tak ada dulu, tak ada kedia. Cuma apa munasabah bila kudrat dulu kemudian baru iradat. Jawapan yang pertama tadi ialah kerana kesan sifat kudrat tu lebih jelas, zahir, nampak depan mata kita. Bila nampak orang panggil depan mata kita, barulah kita tahu, benda ni hak Tuhan tentu sedia kala lagi. Sedia kala lagi Tuhan tentu. Itu dah. Baik. Jawapan yang keduanya, dia kata sesungguhnya ulama mutakallimin mengatakan bahawa sifat penentu tu ialah menentukan, sifat iradat tu menentukan salah satu daripada dua perkara yang mampu untuk Tuhan buat. Itu makna maqdurain. Wa muqtada ni makna benda yang dikehendaki, makna yang dikehendaki. Kalau bahasa Kelantan cakap atau tani ke, dengung-dengung. Itu dengung-dengung. Wa bau kata ni. Wa muqtada hadza, dan bermula orang panggil makna yang dikehendaki ini, anna syai'a, sesungguhnya sesuatu perkara, tak kira lah, yattasifu, yang disifatkan bikaunihi, dengan keadaannya makduran, dengan keadaannya makdur, benda hak dikuasakan, qabla wasfihi bit takhsis, sebelum disifatkan dia dengan takhsis, menentu. Wa muqtada, dan makna yang dikehendaki hadza ini, anna syai'a, sesungguhnya sesuatu tu yattasifu bi kaunihi maqduran qabla wasfihi bit takhsisi. Sesuatu perkara tu disifatkan keadaan dia tu mampu bersifat sebelum daripada disifatkan dia dengan ketentuan. Contoh gini, kita ni
Nah, sesuatu lah kita ni. Kita tu sebelum kita nak disifatkan dengan ada atau tak ada, kita ni layak belaka nak disifat ada atau tak ada. Ada dengan tak ada dia, kita tu dia panggil makduran. Nah, makdur. Benda hak dimampu kedua-dua. Kita ni nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh. Nah, dua-dua tu mampu di kita. Sebelum daripada disifatkan kita dengan ada, kita tu boleh disifatkan dengan ada atau tiada. Betul tak? Bila orang panggil kita tu diadakan oleh Allah Ta'ala, barulah orang panggil ketentuan dengan ada. Ataupun tengah ada sekarang ni, terima tak nak tak ada? Terima juga. Mak Tuhan tiada ke kita, meniada ke kita, tak ada kita. Ketentuan dengan tak ada. Jadi sesuatu perkara tu sebelum dia disifatkan dengan satu-satu sifat yang ketentuan di atas dia tu terlebih dahulu disifatkan dengan benda hak berkemampuan pada diri dia. Yang patut mana makdur, yang dikuasai atas dia. Bahasa berapa nak cakap payah dia ni. Tu. Falamma kana wasfu kaunihi makduran manzuran qabla wasfihi kaunihi mukhassasan, dan tatkala adalah disifatkan keadaan sesuatu tu makduran manzuran. Mana? Makduran benda hak dikuasai. Nah, manzuran yang dilihat. Nah, qabla wasfi kaunihi mukhassasan, sebelum disifatkan keadaan sesuatu tu dengan sifat ketentuan di atas dia, quddimal qudratu 'alal iradati. Nescaya didahulukan kudrat di atas iradah. Tak apa. Tak apa nak faham lagi tu nampaknya. Gapo dia bercakap. Gini kita ni makhluk ni. Sebelum kita diadakan oleh Allah Ta'ala, belum kita wujud, kita ni terima nak ada, terima nak tak ada, nak kekal nak tak ada gitu terima. Nak diadakan oleh Allah Ta'ala pun terima. Betul tak? Diri terima dua belah tadi tu orang panggil makdur. Makdur. Mana kita ni syait sesuatu. Sebelum disifatkan dengan ketentuan mana? Ada atau tiada? Kita ni terima dua belah. Mana? Terima ada dan terima tiada. Tu. Terima ada dan terima tiada. Kemudian bila ditentukan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tentu tu bila sedia kala lagi. Ditentukan dengan ada. Maka kudrat pun mengada. Kita pun ada. Barulah kita tu disifatkan dengan sifat ketentuan mana? Ada dah mamak ni ada. Tu nampak tak? Jadi oleh kerana orang panggil apa? Makdur tu didahulukan daripada takhsis. Maka didahulukan kudrat di atas iradat. Kenapa? Karena kudrat tu mengada, iradat tu takhsis menentu. Gitu. Maka sebab itulah terjemah terkadang ulama-ulama kitanya dia tak suka terjemah iradat artinya berkehendak. Dia tak suka gitu. Atau berkehendak. Sebab apa? Sebabnya takut keliru kata kehendak. Orang Kelantan ni dia kehendak ada dua. Kehendak dengan makna nak, mau. Kehendak dengan makna berhajat. Kawan kehendak ke demo ni. Kehendak situ gapo? Kawan berhajat ke demo, kawan ada hajat. Kalau kita terjemah iradat artinya berkehendak, bimbang takutnya mari faham Tuhan pun berhajat juga. Ni mustahil ala Allah. Tuhan tak berhajat, la yahtaj. Tuhan tu ghani, terkaya, makna la yahtaj, tak berhajat gapo-gapo. Jadi sebab tu terkadang tutup guru kitanya kalau dia terjemah sifat iradat, arada yuridu iradatan dengan terjemahan penentu. Gitu. Penentu, sifat penentu. Sebab apa sifat penentu? Kerana tugas sifat iradat, sifat penentu ni menentu. Takhsis dia panggil, menentu. Menentu apa? Mungkin mutaqabilat, mumkinatul mutaqabilat dia panggil. Gapo dia pula. Mumkinatul mutaqabilat ni maknanya benda hak mumkinat, benda hak terima ada, terima sungguh, terima tak. Tapi mutaqabilat. Apa mutaqabilat? Yang berlawan-lawanan. Jadi iradat Allah Ta'ala, sifat penentu Allah Ta'ala tu menentu
Apa? Menentu akan sesuatu perkara dengan sebahagian mungkin mutaqabilat, perkara-perkara yang haruh bagi dia yang saling berlawanan, dia tentu dengan sebahagian, bukan semua. Mana mungkin mutaqabilat? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu. Azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Itu dia panggil mungkin mutaqabilah. Apa mungkin mutaqabilah? Al mumkinatul mutaqabilatu, mungkin benda hak terima sungguh terima dak. Al mutaqabilah maknanya saling berlawan-lawanan. Itu mana al mumkinatul mutaqabilatu. Benda hak terima sungguh terima dak yang saling berlawan-lawanan ni kata ulama ada sittatun, ada 6. Ada kita kata wa'lam annal mumkinatil lati tata'allaqu bihal qudratu wal iradatu sittatun. Sesungguhnya mungkin yang berlawanan, yang berhubung kaitlah dengan dia oleh sifat pekuasa dan sifat penentu tu ada ni. Mana? Wujuduna wal adamu. Ada kita dan tak ada. Kayak berlawanan tu. Jadi Tuhan menentu tu bukan tentu dua-dua sekaligus dah. Bukan tentu kata mamak ni Allah Ta'ala tentu ada dan tak ada pada satu masa. Mustahil. Kerana ada dengan tak ada tu mutaqabilah, berlawan-lawanan. Mana boleh beripun sekali. Dah. Jadi kalau Tuhan tentu dengan ada, tak ada dah. Gitu dah. Kalau Tuhan tentu dengan tak ada, ada dah. Itu makna Tuhan menentu akan makhluk ni dengan sebahagian mungkin mutaqabilah yang haruh pada makhluk ni. Gitu. Bukan dia tentu belaka dah. Kena faham molek tu. Jadi kita macam kita, sebelum kita ada ni sedia kala lagi Tuhan menentu. Karena Tuhan bersepakat di zat yang sifat penentu, ta'alluq tanjizi qadim, luluh sedia kala lagi. Tuhan menentu sedia kala lagi. Dah itu ni. Tuhan menentu sedia kala lagi makhluk dia ni. Ada bila, waktu mana, lahir di mana, umur, usia, mati di mana, kubur di mana, rezeki cemuk mana, saadah ke bahagia ke syaqawah ke celaka, siap habis. Gitu. Jadi bukan tentu mamak tu tentu ada sepanjang ada. Ada Tuhan tentu dengan ada, tak ada dak. Dah. Tu panggil wujuduna wal adamu. Ada dan tak ada. Wujuduna wal adamu sifatu. Dan segala sifat-sifat. Mana? Seperti kat tuli wal qasri. Tuhan tentu dengan panjang, pendek dah. Kita ni Tuhan tentu dengan panjang, pendek ya ke? Dah. Tuhan tentu dengan pendek, panjang dah. Tuhan tentu dengan kurus, gemuk dah. Gitu. Bukan tentu sekali remo ni tika kurus tu gemuk, tika gemuk tu kurus. Belak lagu tu, dak itu. Demo ni tinggi pendek pun pendek. Kok mana gitu? Kalau dah tinggi pendek dak, kalau dah pendek tinggi dah. Gitulah. Tu Tuhan tentu dengan sebahagian. Bukan sekaligus dua-dua hak berlawan dak. Sebahagian. Itu. Itu sebagai contohlah. Wal azminatu, dan Tuhan tentu segala zaman-zaman tu ke semua kita duk ada sejak zaman tu ada sampai ke habis kiamat awal ada straight tak ada. Ada zaman Ismail Sabri, zaman Firaun tak ada lah kitanya. Kau mana dah ni? Kau ada jak dia nama Firaun lagi. Sampai keluar ni pun ada. Gitu ke? Ndak. Dah tentu dengan beberapa masa. Bukan duk tentu semua dah. Wal amkinatu. Beberapa tempat. Bukan duk semua tempat. Awak lahir mana? Saya lahir di semua hospital atas muka bumi gitu ke? Ndak. Lahir di hospital Kota Baru, tak ada lah di hospital KL, ke hospital Selayar, ke hospital mana-mana lain daripada hospital Kota Baru. Itu tentu dengan sebahagian. Itu mana tentu dengan sebahagian. Tu amkinatu, beberapa tempat. Tentu dengan kita duduk di Selayar ni, ada lah di Sungai Buloh di mana masa ni. Tuhan tentu gitu. Bukan kata tu tentu dengan semua haruh, memang haruh lah kau, tapi tentu tu dengan sebahagian. Mungkin perkara yang terima sungguh, terima dak. Yang mutaqabilah, yang saling berlawan-lawanan. Bukan duk tentu semua. Kalau tentu sebelum pening je tak. Tengah duk mengajar sini ada mana? Di Mekah pun ada, di Sungai Buloh pun ada, di berat ke tu dah ni. Bukan wali dah, tu kuali apa tahu tu. Wali bukan makna gitu wali. Orang duk faham wali lah gitu dah ni. Bukan makna gitu wali ni.
Wali ni orang panggil hak perkara mencarikan adab. Mana? Rajulun kabir, yamla'ul kaunaini. Laki-laki yang hebat tu memilikkan dua alam. Itu cerita Tok Kenali Yang duk cerita Tok Kenali. Anak murid dia kata, "Hai, Tok Guru pergi Mekah buat haji. Tembok ngaku kata. Mana ada Tok Guru duk mengajar sini duk balah kelahi tu. Lala kali mai kita jumpa Tok Guru. Siapa hak betul, siapa hak pelawak, hak menipu." Tok Guru kata benar kedua. Tekah mu tengok aku duk mengajar, memang aku duduk sini lah. Tekah mu support aku di Mekah tu, memang aku pergi Mekah. Cepat setara tu mu. Tu orang panggil lipat bawah mi dia panggil. Jangan duk amal, tak ada amalan gapo tu. Itu orang panggil amrun khariqun lil ada. Perkara yang mencarikan adat yazharu ala yadil wali. Yang nyata pada diri seorang wali. Tu nak pergi ke dia, nak mana? Tak ada wa amal ke apa dah. Mudah sibuk wa amal. Wa amal baca-baca sembuh tak gigi ke apa. Mana? Lipat bumi. Mana? Niat nak sapa di Mekah selalu dah. Buka pintu, depan rumah lagi dak tu ni. Tak sampai kata menipu amalan ni. Bukan jenis lama wa amalan lagu tu. Ija Tuhan nak uji dah tu. Ia tidak ada wa amal zikir kerana nak tujuan tu. Orang wali ni orang duduk di tangga takwa Allah. Takwa Allah ni mana buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan tegah. Lagu tu. Bukan duk pelik-pelik dah tu ni. Wa amma hak ngaruk pelik-pelik tua tu betul dah. Wa amma hak syariat Nabi Muhammad SAW lah. Siapa masa hati dia suci bersih, takhalli mazmumah, tahalli mahmudah, hingga hati dia tu naik kepada makam tajalli, ketika tu dia duduk dengan Tuhan dia, hati dia napas demi napas duduk dengan Tuhan. Tak ada puyeh, tak ada ketika, tidak ada masa saat pun putus napas dia tu lupa-lupuk daripada ingat kepada Allah. Itu wali. Hingga emas dengan tahik tu sama, kilahuma sawa di sisi dia. Puji dengan keji sama. Orang puji pun dia tak berasa takabur, orang maki pun tak berasa marah gapo. Nak cari di mana tu? Kalau orang puji kita luah lubang hidung, luah habis lubang punggung gapo, bukan wali. Orang maki kita nak marah maki tidak wali, jauh lagi lah kitanya. Tu jauh lagi lah kitanya. Orang tahik baja orang tak bawah tu orang buat arimah duit, ya ke? Mai sini. Lah jauh lagi. Orang wali ni orang buat tahik baja, tak tangga tu. Ni Tok Guru ni mah ni. Segun ni. Tak tangga tu, tak tepi tahik tu tak apa. Sama ni dia. Kita gitu tak kita? Tak gitu kita jauh lagi. Wali tu lah gitu wali. Jadi dia tak ada beramal kerana nak tu gharak tujuan duniawiyah hina. Dunia dani'ah. Dunia tu hina. Jadi kalau wa amal bismillah tu bismillah ni waktu ini kenapa? Nak lipat bumi, nak pergi Mekah cepat. Jauh wali tu, wali panggil gitu ni. Wali tak ada waktu tujuan tu. Wali wa amal tujuan kerana Allah dah. Liyuriduna wajhah. Itu tak ada benda lain. Kerana nak ke Tuhan. Itu tu wali. Kalau wa amal kerana itu, kerana ini itu hijab dia, dinding dia nak sampai hati kepada Allah. Gitu. Jadi Tok Kenali tu mana kena? Dia duduk di di Kelantan, di pondok dia duduk mengajar. Sudah mengajar, masuk di rumah, tobik pintu rumah. Ya, siapa Mekah. Gitu. Bukan orang panggil saat dia duduk mengajar ni, saat tu juga dia duduk Mekah. Pecah tubuh tu gapo dia, bukan wali dah tu. Tu ilmu Sanggoku, Dragon Ball gapo tu gitu dia ni. Mana ada pecah tubuh lagu tu. Anda yang modok ayat wali ni boleh pecah tubuh ya pak tu duk dah. Dia tu juga. Tengah hidup mengajar ni tubik bani pak sampai Mekah. Dia juga. Jadi orang panggil jarak secara adat nak sampai Mekah yang mana? Boleh turun situ sampai Mekah lalu. Kena beli tiket, kena naik kapal terbang, makan berapa jam atas kapal terbang nak sampai Mekah. Ni dak. Pak tu siapa ya? Sudah sana sudah tubik masjid haram siapa dah rumah je sini. Tu lagu tu. Itu makna kata Tok Kenali betul kedua-dua. Terkejut. Betul kedua-dua. Bila Tok Guru pergi Mekah? Bila Tok Guru siapa sini ngajar? Tok Kenali kata rajulun kabir yamla'ul kaunain. Tu. Apa rajulun kabir, mana laki-laki besar, bukan laki besar kabir mana besar tubuh ada dah. Mana laki-laki yang hebat dia dengan Allah Taala ni, memilik dia dua alat. Apa dua alat? Yakni tu
dapat orang panggil pergi ke satu tempat tu dengan tidak masa seperti adat biasa. Gitu itu maksud. Jadi Tuhan tentu untuk kenali duduk di Mekah saat ni tak ada lah di pondok dia. Nah gitu. Tak ada lah duduk tentu di Mekah pun ada dia. Tak. Ini Tuhan tentu untuk kenali di Mekah. Dia ada di Mekah, di pondok dia tak ada. Bukan tengah duk tawaf tu juga, tengah duk tawaf tu duk mengajar, tak kayak gitu. Mustahil itu. Mustahil akal. Nah, mustahil akal boleh terima, imtina' tertegah. Lepas tu lagu mana maknanya yang melaul kawan naik. Tuhan tentu untuk kenali saat ni duduk di Mekah, tak ada di Kubakhiyah di pondok tu kenali dah, pondok dia. Nah, lepas beberapa minit je tubik Masjid Haram, Tuhan tentu sedia kala lagi lepas tubik tu pak siapa di Kubakhiyah di pondok dia. Ada dia di Kubakhiyah. Kita tak siapa lagu tu. Kenapa? Karena kita tidak kuali. Nah, tubik Masjid Haram siapa di hotel tu lah. Duduk situ, bubur 7 hari, 10 hari, naik ke terbang balik pula di Malaysia. Tu kita. Tu dah. Tapi nak cerita katakan ke mana? Tuhan tentu di Mekah, tak ada lah di tempat lain. Tuhan tentu di tempat lah, di Kelantan, tak ada lah di Selangor, di mana-mana negeri lah, tak ada. Tu amkinatu. Bi berapa tempat. Bukan ada semua tempat Tuhan tentu. Tu. Mana muka balik ni? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu. Nah, berapa dah tu? 3. Azminatun amkinatun. Jihadun. Jihad ni ada ne ke? Jihad sendiri tu pehak. Jihad ni maknanya pehak ni ada ne ke? Mana? Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tuhan tentu kita di belakang, tak ada di depan. Tuhan tentu kita di kiri, tidak di kanan. Tuhan tentu kita di atas, tidak di bawah. Lagu tu. Bukan ada tentu belakang. Nah, tu nak cerita depan. Tak ada lah belakang. Nah, Tuhan tentu kita di belakang, tidak di depan. Gitu. Tuhan tentu kita di kanan, tidak di kiri. Itu maknanya tentu dengan sebahagian mungkin mutaqabilat yang harus bagi makhluk. Itu orang panggil tugas sifat penentu. Tu jihad ni maknanya arah. Arah ni ada berapa? 6 arah. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Arah tu sendiri perkara yang mubaham. Mana? Perkara yang dikira-kira pada sungguh, pada akal saja. Mana depan? Cuba tunjuk depan duk mana. Kalau bilik demo depan bilik ni. Nah. Kalau abang haji ni depan. Kalau orang duk nyana dia ni, nuh depan. Ambo, nuh depan. Duk mana depan? Tu ni. Duk mana depan? Depan diri depan tu duk mana? Tak ada. Lepas tu reti sungguh pada akal. Tu kenapa amrun i'tibariyah maknanya perkara yang dikira-kira pada akal. Kenapa disungguh kira-kira pada akal? Kerana hasil orang panggil kedudukan satu jirim tu berhadap pada satu jirim yang lain. Maka pahallah orang panggil depan, kanan, kiri, atas, bawah. Gitu. Nisbah satu jirim dengan satu jirim yang lain. Retilah arah. Lagu tu. Macam tingkat 2. Tingkat 2 tu atas pada tingkat 1. Nah, kata. Tapi tingkat 2 tu bawah pada tingkat 3. Duk mana atas? Tadi kata di atas, bawah pula dah. Tu nisbah jirim dengan jirim yang lain. Diadukan nisbah jirim dengan jirim. Retilah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Diri atas, diri bawah, diri kanan, kiri, depan, belakang. Sungguh pada akal saja. Tak ada depan. Diri dia tu tak ada. Tu sebab tu kita tak boleh kata Tuhan tu berarah, berjihad. Bertempatkan apa? Lazim melazimkan Allah Ta'ala tu berjirim, berjisim. Tak boleh. Itu tak boleh. Kata apa ke dia? Tepat ke tak ada? Tepat ni kan sungguh-sungguh pada akal je. Ya, tapi kita reti orang panggil tempat tu kan apa? Hasil orang panggil menempati jirim pada satu jirim yang lain, reti tempat. Nah ni, botol ni jirim tak? Jirim dah petaka. Pak letak atas meja. Orang kata, dia ambil air botol duk mana? Duk mana tu reti tepat .
Duk mana? Duk atas meja. Bertempat di atas meja. Apa boleh kata bertempat di atas meja? Kalau kita mari tengok, ada tak tempat? Tak ada. Kalau ada meja, ada botol. Mana tempat? Tak ada. Tapi reti tak botol ni bertempat di atas meja? Reti. Sebab apa? Hasil menempati jirim dengan jirim, itulah orang panggil reti bertempat. Jadi kalau kata Tuhan bertempat, melazimkan Tuhan tu berjirim. Arash tu jirim memang tak ada apalah. Arash tu makhluk. Tuhan tu sebab tu tak boleh kata Tuhan bertempat tu. Lepas tu nampak Tuhan tu akhirat esok ke mana? Nampak kok mata bukan tengok betul mata. Gitu Mu'tazilah yang kata tak boleh nampak Tuhan. Sebab apa? Bila sebut kata tengok Tuhan, tengok ni dengan putih mata. Mata duduk depan. Mesti tengok tu benda hak berjihah, berarah di hadapan. Mesti benda yang berjihad tu, objek yang kita dapat lihat tu bertempat. Mesti bertempat. Tengok. Nampak tak botol ni? Kita tengok tak botol? Nak tengok deh. Nampak tak botol? Nampak. Duk mana dia? Duk depan kita. Berhubung tak mata kita dengan cahaya objek botol ni dengan cahaya? Berhubung. Ada telinda tak? Tak ada. Mesti bertempat, berjihad, berhubung dengan cahaya. Sedangkan Allah Ta'ala bukan jisim, bukan jiring. Maka mustahil nampak Allah Ta'ala. Itu siapa kata? Mu'tazilah kata. Tak boleh tengok Allah Ta'ala akhirat esok. Sebab tu dia takwil ayat Quran kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin cerah cuaca akhirat kelak tu kerana dapat nampak Allah. Apa mana? Dapat tengok nikmat-nikmat Allah. Bukan tengok Allah dak, bukan nampak Allah dak. Nampak nikmat-nikmat Allah. Kita dak nampak Allah. Lepas tu bertempat, dak bertempat. Pelik. Fofok mujassimah pula dia kata boleh tengok Allah Ta'ala. Tengok mana? Gini. Ni Tuhan duduk depan, cokoh. Nampak gini. Bertempat. Memang tak ada apa. Tuhan bertempat sebab tempat tu tak ada. Tu makan tu nak adami kata. Tempat tu tak ada. Memanglah tempat tu bukan jenis ada. Tapi sungguh. Sebab tu dia panggil amrun i'tibari intizak. Dia panggil intizak ni diambil cabut faham daripada menempatinya satu jirim pada satu jirim yang lain, reti bertempat. Gitu. Melazimi bertempat. Berhadap satu jirim dengan jirim yang lain, reti berarah. Menghadap satu jirim dengan satu jirim yang lain, reti berarah. Mana? Apa? Berarah. Di tepi cawan, di depan cawan. Di atas cawan, di bawah cawan. Sebab tu kita nak reti tingkat 2 tu bawah, kena ada tingkat 3 baru reti bawah. Kalau bangunan tu tingkat 2 boleh nak kata tingkat 2 tu bawah. Bawah mana? Tak ada dah atas dia. Nisbah orang panggil nisbah nisbah buat adu banding satu jirin dengan satu jirin yang lain, retilah atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Sebab tu kalau kata Tuhan di atas, Tuhan di atas. Atas dengan mana boleh tunjuk lagu ni? Itu menempatkan Allah Ta'ala tu pada tempat atas dengan mana apa? Tuhan tu berjirim, kita pun berjirim. Itu melazimkan kita isbat. Walau kita kata Tuhan tak berjirim tapi bertempat. Boleh gitu tak boleh terima apa tak gitu. Tuhan tak berjiring tapi bertempat. Kok mana lah gitu? Sepertilah benda tu berjiring tapi tak tepat di mana-mana. Mustahil je kak. Orang suruh dia ambil koci kereta ataupun bola. Dia ambil bola. Duk mana bola? Bertempat di mana bola? Ada dalam rumah tapi tak bertempat di mana-mana. Boleh ambil bola. 10 kali kiamat tak jumpa lagi bola tak bertempat di mana-mana. Benda bola berjiring tak? Berjiring. Tentu ada tempat bagi dia. Dia ambil bola dalam bilik. Duk mana bola? Almari. Tu bertempat di dalam almari. Memang bila kita buka almari tu nampak almari dengan bola. Tempat nampak? Tak nampak tapi reti kata bola bertempat di dalam almari. Kenapa? Hasil menempati satu jirim dengan jirim yang lain, diretikan tempat. Gitu. Jadi kalau kita kata Tuhan bertempat, bermakna hasil jirim menempati satu jirim, reti Tuhan bertempat. Bahaya kita mengisbat Tuhan berjirim. Lepas tu nampak Tuhan akhirat esok, tak tepat. Nampak kok mata bukan tengok dengan putih mata. Nampak tu orang panggil apa? Nau'un minal idrak.
Sebagaimana kita tahu pun tak bertepat, kita nampak pun tak bertepat. Lagu tu ulama jawab. Di dunia ni ada benda kita tengok serta kita nampak. Ada benda yang kita tengok tapi kita tak nampak. Bawa kereta guru degem masuk lubang. Bini kata, Allah habamu tak nampak kau lubang. Tak tengok kau lubang. Tengok dah tapi tak nampak. Itu ni. Tengok tapi tak nampak. Akhirat esok ada benda yang kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Mana? Zat Allah Ta'ala. Dan bukan hanya mata dapat nampak zat, seluruh tubuh badan kita. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kurniaan ru'yatullah, dapatlah nampak zat Allah Ta'ala. Sebab tu akidah ahli sunnah jamaah kata wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Yakinlah olehmu hai saudara bahawasanya dapat nampak zat Allah Ta'ala. Nampak Tuhan tu mana? Fil jannatil khuldi bila tanahi. Dalam syurga. Dalam syurga mana-mana tak kira. Sebab itulah nampak Tuhan ni bukan lagu ni. Kita puas duduk dalam syurga kita. Puas, boring. Pergi ketuk biju syurga sayang kita. Dua gapo nemo? Tahulah, puas juga duduk main bidadari gini. Mai kita tengok Tuhan. Bukan gitu. Bukan. Kita duduk di lapis syurga mana sekalipun. Tikak syurga mana sekalipun. Syurga khuldi ke, syurga Aden ke, syurga Firdaus ke, syurga apa sekalipun, kalau Allah Ta'ala nak kurniakan nikmat hak paling sedap ru'yatullah, dibukakan hijab tabir sehingga seluruh tubuh kita tu sedap nampak zat Allah Ta'ala. Itu bukan tengok, bukan nak dirata tengok, tapi nak dirata nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Ada gitu. Ada. Dan bukan hanya butir mata saja hak nampak, seluruh maujudat benda ada ni, bulu roma, kulit-kulit habis. Sebab tu kata wujuh, muka, wajah saja ke hak cerah. Dah seluruh tubuh min itlaqil juz'i ay wajhu wa iradatil kulli ay kullil jasad. Sebut wajah tapi seluruh tubuh ni putih sepu, bercahaya, bersinar-sinar. Kenapa? Sedap ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka itu nampak. Itu maksud kita. Tu itu dia panggil jihah. Jihah apa ada ni? Jadi Tuhan bila dia nak menentu di kita, tidak ke enam ni dia tentulah kada. Dia tentu dengan sebahagian yang harus bagi kita. Kalau Tuhan tentu kita di atas, tidak di bawah. Orang telefon kita duduk di Sanwi Piramid contoh. Kawan siapa ada Sanwi Piramid? Dia mau duduk mana? Kawan ada dalam ni. Ya, lalu wah ni berapa tikak Sanwi Piramid? Duduk di mana? Di mana-mana tikak kawan ada belakang. Mapuh lagu tu. Gitu ke? Dah. Kawan ada duduk tikak 5 ni. Duduk atas. Tidak duduk bawah. Dah jaya ada tingkat 5 tu kita pergi cari pas ke bawah tanah nu. Tentu di atas tidak di bawah. Pas naik dah tingkat atas. Tingkat atas ni luas kiri kan apa? Kiri ni le kiri. Dia mau duduk mana? Kau duduk kanan, hang mai le kiri ni. Le kiri. Tu kata tentu kiri tidak di kanan. Gitu Bukan duduk tentu belakang, teko duduk kiri itulah kanan, depan belakang. Dah. Tu lagu tu. Faham tu wal jihad tu. Apa lagi? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu. Lepas tu azminatun amkinatun jihatu. Berapa dah tadi? Salah bila tu. Al-mumkinatul wujuduna wal adamu. Tu satu. Wasifatu 2. Lepas tu azminatun amkinatun jihatu 5. Yang terakhir maqadir. Maqadir ni maknanya qadar, ukuran. Tuhan tentu orang panggil maqadir, qadar manusia ni semua dia tentu. Lagu tu. Bukan buat dengan tak menentu itu dah. Tu habis itu. Sebab tu dia kata dan irada artinya berkehendak, kita ubah jadi hak lebih kena comelnya penentu. Apa makna penentu? Bermula makna penentu ialah Allah Ta'ala tu menjadikan suatu. Menjadi ni sifat kudrat. Tapi nak ceritanya Tuhan buat dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa, sifat kudrat, menjadikan suatu
daripada alam ini mana menjadi oleh Allah Ta'ala yang bersepakai dengan zatnya sifat perkuasa, sifat kudrat akan sesuatu, akan sikit pun daripada alam ini dengan ikhtiarnya, makna dengan pilihan dia, dengan ketentuan dia. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Kalau gapo hak dia buat ni, pastilah itu hak dia tentu. Tentu bila? Sedia kala lagi. Bukan duk baru tentu lah ni dah. Bukan dak tentu kata perak ni nak uji mati kafir ke mati mukmin kalau gitu bodoh tu tak tahulah dianya. Kita tu tak apalah lagu tu. Nasi khabu kan nasi daging nasi khabu kan duduk dalam perut kita lagu tu kan. Nasi khabu kan nasi daging, nasi khabu kan nasi daging duduk bilih gitu. Nah, kita tu tak apa lagu tu. Mau kita makhluk. Tuhan perak ni nak mati kafir ke nak mati mukmin mati kafir lah. Kalau lagu tu jahil lah Tuhan. Dah. Sedia kala lagi Tuhan tentu Firaun tu mati kafir. Tuhan kehendak Tuhan tentu sedia kala lagi Firaun tu mati kafir. Bukan baru tentu dak, bukan Musa duduk dakwah tu tak tahu lagi Tuhannya. Firaun ni nak mati kafir ke mukmin. Lepas tu mati Firaun masuk lemah dalam sungai, dalam laut tu ni. Lepas tu Tuhan tak ada arah lah. Firaun kafir lah juga dianya. Tuhannya. Lagu tu kan Tuhan. Berat lagu tu kan. Bawa bodoh lah Tuhannya. Tak tahu lagi Firaun nak mati kafir ke tak. Tak. Tuhan tentu siap dah. Lepas tu, apa ya Tuhan suruh dakwah juga dah. Tak ada guna ke? Dah. Setiap perbuatan Allah ada hikmah dia. Bukan sia-sia dah. Sebab tu kita tak lihat kalau aku jadi Tuhan aku tak buat dah mu ni. Jahat sangat nah. Firaun aku tak buat dah. Buat apa? Nah, Tuhan dia buat gapo semua tu ada hikmah. Tu jadi dia tak buat apa yang dia tak tentu. Tuhan buat gapo kalau dalam alam ni dengan ikhtiarnya apa? Dengan pilihannya, ketentuannya. Sebab itulah sifat penentu, sifat iradah ni takluknya ialah takhsis, menentu. Itu. Milih. Pilihan Allah. Allah pilih. Pak kita tahu di mana Tuhan pilih kita baik ke buruk? Tahu? Tak tahu. Hak ke depan hari tak tahu. Hak lah ni setakat ni Tuhan pilih kita baik lah. Boleh semaya, boleh mari surau, boleh mengaji, boleh mengajar. Hak ke depan kita tahu tak? Tak tahu. Lepas tu tak seorang amal kalau takut Tuhan tentu kita kafir. Tahu dah tu ni. Bakal kafir-kafir lagi. Jangan. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi hamba-ku. Sebab tu sahabat yang pernah tanya ya Rasulullah, kalau kita ni buat beramal-beramal tu kita pun mati kafir. Kerja apa kita duk mai bas bulan ni? Nah, baik kita serah pada ketentuan Tuhan tu. Dah Tuhan tentu belakang dah. Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Jadi kalau kita sangka baik dengan Allah, kata ya Allah, mudah-mudahan aku dalam ketentuanmu yang mati dalam keadaan husnil khatimah. Mu ni is'atkan aku, memperbahagiakan aku nak mati saadah. Maka kita beramal dengan amalan yang baik. Jangan sekali-kali kita telitah nak buat amalan yang jahat yang ni. Kenapa? Karena dalam hadis kan, ada cerita kan. Seorang manusia tu dia beramal dengan amalan yang baik. Hingga dia dengan syurga tu tidak jauh dah, serta lagi. Tak jauh dah, zira' serta lagi. Tapi telah tertentu dalam ketentuan Allah dia ni ahli neraka. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, pas ke neraka dia tak ada pasal-pasal. Seseorang tu beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia dengan neraka zira' lagi apa? Serta lagi, tak jauh dah. Tak jauh dah dia dengan neraka. Tiba-tibanya ketentuan dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam iradat Allah Ta'ala dia ni ahli syurga. Beramal dia amalan syurga, mati dia ahli syurga. Pak kita tahu di mana nak mati bila? Tahu tak? Tak tahu. Ketentuan Tuhan kita tahu tak? Tak tahu. Maka sebab tu kita beramal dengan apa hak Tuhan suruh, serta kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab tu doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah tu. Orang kata kalau buat amal pun Tuhan tentu neraka baik tak sabung mayat baik pakai buat maksiat tu. Jalan sungguh tu. Dah muska lagu tu. Tu macam dia tahu pula Tuhan tentu gapo sedia kala. Tahu di mana? Mengkoding sama dengan Tuhan. Tanya dah Tuhan, kawan ni ahli syurga neraka. Tuhan sendiri wahyu kita kata, ada ahli neraka mai tak dikija. Kalau cerak gitu, tak apalah. Ni cerak dah gitu. Tak cerak, patut tak cerak apa kita suka kita ahli neraka? Nak sangat ke masuk neraka? Tak sih, ada tak sih?
Wa amal amal ahli syurga. Ana inda zanni 'abdi bi, aku di sisi sangka hamba-Ku. Gitu. Mudah-mudahan adalah ketentuan Allah Ta'ala sedia kala lagi kita tu ialah orang yang nak is'ad, nak diperbahagiakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita mati dalam keadaan sa'adah bahagia. Itu dah. Tapi Tuhan tentu siap dah. Tu siap dah belakang semua. Ni kita takut tu. Kita takut tu. Tu bila tahu kata kita tu is'ad, kita tu bahagia, kita tu Tuhan is'ad kita, Tuhan memperbahagiakan kita, atau Tuhan iskak kita, Tuhan nak mencelakakan kita bila mati tak tahu dah. Mati adalah mati dia. Dulu molek sangat Tuhannya, lepas tu berubah warna, pergi disko, togong arok, main judi, kau tak ada apa-apa, mati dalam kelak disko gitu kan. Contoh. Ni bila tahu saat mati, saat hidup ni tak tahu lagi. Lepas tu innamal a'malu bi khawatimi. Hanya sonya amal tu dikira hak paling akhir, hak kesudahan. Pas kesudahan kita tahu baik buruk? Tak tahu. Lepas tu beramallah amalan ahli yang baik supaya kita tu benar-benar yakin sangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu mematikan kita di kalangan ahli baik, ahli sa'adah, ahli yang bahagia. Itu. Habis. Lawan bagi sifat penentu sifat iradat. Tiada berkehendak, ini tiada sifat penentu lagu tu. Lawan dia tu banyak dah. Lawan sifat penentu tu banyak. Kita berhenti situ dululah. Wallahu a'lam, ramai tak ada pakat cuti. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.